Hari ini, mari kita mengambil masa untuk belajar firman Tuhan di bawah tajuk Mari kita mengatasi godaan dan memperoleh kerajaan syurga. Semasa menjalani jalan iman, kita menghadapi godaan setiap hari. Sesetengah orang tidak mempedulikan godaan dan mengatasinya. Tetapi sesetengah orang tersandung oleh godaan besar dan kecil. Godaan ialah proses yang menemani kehidupan iman kita sampai kita tiba di kerajaan syurga. Oleh itu, hari ini, mari kita belajar melalui Alkitab kenapa kita mesti mengatasi semua godaan dan bahawa kita bukan satu-satunya yang mengalami godaan, tetapi semua moyang iman juga mengalaminya. Dengan mempelajari ini, janganlah kita melepaskan kerajaan syurga. Hari ini ialah hari Sabat. Ia adalah hari yang menggembirakan, bukan? Pada hari ini, kita dapat memberikan kesyukuran kepada Tuhan dan mengumpulkan berkat Sabat di syurga. Bagi mereka yang suka untuk memahami kegembiraan Sabat, saya akan memberi anda satu contoh. Katakan anda menyimpan wang di bank. Anda menyimpan RM1,000 setiap hari Sabat, dengan harapan bahawa anda akan menjadi orang kaya yang memiliki RM1 juta tidak lama lagi. Seperti ini, anda menyimpan RM1,000 dalam akaun anda setiap minggu. Anda melepaskan apa yang perlu anda gunakan, apa yang anda ingin makan, keseronokan yang anda ingin nikmati, dan jenis kehidupan yang orang di dunia nikmati, untuk menyimpan wang di bank setiap minggu. Bagaimana perasaan anda setiap kali anda membuat deposit? Setiap kali anda membuat deposit, parkirnya meningkat. Aku mempunyai RM10,000 tidak terlalu lama dahulu, tetapi aku sudah mempunyai RM50,000 sekarang. Apakah perasaan anda? Jika anda menjalani kehidupan orang biasa, anda akan sangat gembira setiap kali anda menyemak parkir. Begitu juga dengan kerajaan syurga dan perkara-perkara rohani. Anda perlu berfikir, aku tertanya-tanya berapa banyak berkat yang akan dikumpul di syurga. Setiap kali aku merayakan hari Sabat, anda akan benar-benar gembira kerana lebih banyak berkat dikumpul. Anda akan berasa bahagia. Kita harus menyambut hari Sabat dengan fikiran yang gembira. Aku tidak dapat percaya seseorang seperti aku boleh pergi ke syurga. Tetapi bagaimana jika anda berfikir, sudah hari Sabat lagi? Jika anda menyambut hari Sabat tetapi tidak begitu gembira mengenainya, hari Sabat itu tidak boleh menjadi berkat, bukan? Tidak lama lagi, dunia rohani kita yang mulia, indah dan mengagumkan, iaitu dunia syurgawi yang belum pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga atau timbul dalam hati manusia, akan dibuka. Apabila kita berfikir tentang kemuliaan itu, hari ini juga kita harus teruja. Itulah mengapa kita berasa gembira, menyanyikan pujian dan menginjil hari ini. Sebaik sahaja kehidupan iman kita menjadi kewajipan, ia bukan kehidupan iman lagi. Apabila kehidupan iman kita menjadi harapan kita, ia boleh menjadi kehidupan iman yang benar. Jika sesiapa terus menyembah Tuhan kerana kewajipan, dia akan kehabisan minyak tidak lama lagi. Dan godaan datang kepada orang seperti itu. Syaitan mengetahui status roh manusia dengan baik. Itulah mengapa dia merayau-rayau seperti singa dan membuat situasi yang mengeksa roh orang itu. Itulah mengapa Tuhan berkata, kamu mesti mengatasi godaan. Kamu mesti menahan ujian. Tuhan memberitahu kita tentang ini begitu banyak kali di dalam Alkitab. Godaan atau ujian boleh didefinisikan sebagai segala yang menghalang keselamatan kita. Tidak kira itu perkara, atau orang, atau situasi, atau sesuatu yang material. Segala-gala yang menghalang jalan ke syurga ialah godaan. Saya telah mengkategorikan godaan ke dalam 3 kategori yang berbeza untuk membantu anda memahaminya dengan lebih baik.
Biasanya di dunia ini, ujian bermaksud tindakan untuk menilai sifat atau kebolehan seseorang atau sesuatu. 또는 능력, 정도 등을 실제로 알아보기 위해서 행해지는 어떤 행위를 일반적인 시험이라고 이렇게 표현합니다. Dalam pendidikan, ujian adalah tindakan yang diambil untuk menilai berapa banyak seseorang itu telah memahami mengenai apa yang telah diajar dan menentukan siapa yang lebih baik dan siapa yang tidak baik dalam pembelajaran. Kalau begitu, apakah perkara-perkara yang akan diuji dalam kehidupan iman kita? Betapa setia dia kepada Tuhan. Betapa benar imannya kepada Tuhan. Perkara yang diberikan dalam kehidupan iman kita untuk menentukan jawapan-jawapan ini ialah ujian. Godaan adalah apa yang menyebabkan kita melepaskan syurga dan mengkhianati Tuhan dengan mengejar kemuliaan duniawi, kemasyhuran duniawi, kekayaan duniawi, keseronokan duniawi, dan diobsesikan dengan kekhawatiran hidup ini. Janganlah kita jatuh ke dalam godaan ini. Menurut ajaran-ajaran Alkitab, terdapat ujian bahkan dari masa penciptaan, yaitu zaman Adam dan Hawa. Adam dan Hawa telah diuji dan digoda. Begitu juga Abraham, begitu juga Ayub, dan begitu juga Yesus. Setiap hari, orang Israel menghadapi ujian dan godaan semasa hidup di padang gurun selama 40 tahun. Bagaimana pula dengan kita hari ini? Orang Israel yang hidup di dunia bayangan telah menghadapi ujian dan godaan setiap hari dari saat mereka berangkat dari tanah Mesir sehingga saat mereka memasuki tanah Kanaan. Jika ini adalah bayangan, bukankah harus ada ujian dan godaan bagi kita setiap hari, memandangkan kita berjalan di padang gurun iman sebagai realiti? Terdapat satu-satunya jalan untuk mengatasi semua godaan. Apa yang anda fikirkan itu? Jika kita mematuhi ini dengan baik dalam kehidupan iman kita, godaan tidak akan datang kepada kita. Ia adalah semasa iman kita paling selamat. Apabila kita bergantung pada Tuhan semuklatnya, godaan tidak akan datang kepada kita. Walaupun godaan datang, ia tidak dapat bertahan lama. Walau bagaimanapun, apabila kita kehilangan iman kita, kita dipenuhi dengan fikiran fizikal dan duniawi, dan kehilangan semua harapan kita untuk syurga serta iman kita kepada Tuhan. Kemudian kita akan berakhir dengan melepaskan syurga, berpaling daripada ajaran-ajaran kudus Tuhan, kehilangan kegembiraan kepada Tuhan yang pernah kita miliki setiap hari. Oleh itu, saya ingin meminta anda untuk mengingati jalan yang Tuhan ajarkan kita untuk lulus ujian dan mengatasi godaan. Marilah melihat buku Wahyu bab 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk melakukan apa? Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Semua orang yang hidup di seluruh dunia perlu diuji. Jadi Tuhan memberi kita pengajaran terlebih dahulu agar kita dapat menahan ujian dan mengatasi godaan walaupun kita menghadapi percubaan kebinasaan, bukan? Jadi, mari kita lihat betapa bijaknya dan manisnya godaan mendekati kita dengan melihat godaan di Taman Eden. Godaan mendekati dengan sangat manis sehingga sangat suka untuk berpaling daripadanya. Itulah mengapa kita tidak dapat mengelakkan diri tetapi jatuh ke dalamnya. Marilah melihat buku Kejadian bab 3 ayat 1. Ular memang lebih licik daripada mana-mana haiwan liar lain yang dijadikan oleh Tuhan. Syaitan memberikan godaan dengan licik.
Ular itu berkata kepada perempuan itu, adakah Tuhan benar-benar berfirman, jangan kamu makan buah daripada mana-mana pun pokok di dalam taman ini? Perempuan itu berkata kepada ular itu, kami boleh memakan buah daripada pokok-pokok di dalam taman ini. Tetapi dalam hal buah daripada pokok yang berada di tengah-tengah taman ini, Tuhan berfirman, janganlah kamu makan buah itu, malah jangan kamu menyentuhnya, supaya jangan kamu mati. Berkatalah ular kepada perempuan itu, kamu pasti tidak akan mati. Memang Tuhan tahu bahawa pada hari kamu memakannya akan terbukalah matamu dan kamu akan seperti Tuhan yang mengetahui yang baik dan yang jahat. Iblis menggoda perempuan itu seperti ini. Adam dan Hawa benar-benar menaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan dan mereka gembira setiap hari dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan. Tetapi suatu hari, syaitan mendekati Hawa secara rahsia. Adakah Tuhan benar-benar berfirman, jangan kamu makan buah daripada mana-mana pun pokok di dalam taman ini? Sungguh pun dia sudah tahu jawapannya, dia mula meletakkan jerat godaan. Hawa menjawab, kami boleh memakan buah daripada pokok-pokok di dalam taman ini. Tetapi Tuhan berfirman, jangan kamu makan buah daripada pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang berada di tengah-tengah taman ini. Mengambil kesempatan ini, syaitan mula menyerang Hawa dengan sesuatu yang tidak pernah dia fikirkan. Mengapa Tuhan berkata demikian? Mengapa Tuhan memberitahu kamu untuk jangan makan daripadanya? Ini adalah kerana Tuhan bimbang bahawa kamu memakannya akan terbuka matamu, serta kamu akan menjadi bijak seperti Tuhan, mengetahui yang baik dan yang jahat. Tuhan memberitahu kamu untuk jangan makan daripadanya kerana dia tidak mahu manusia menjadi lebih bijak daripada dia sendiri. Kamu tidak akan mati dengan makan daripadanya. Cubalah. Hawa tergoncang oleh apa yang dikatakan oleh syaitan, melupakan saat-saat gembira ketika dia bersama Tuhan. Dia tidak dapat fokus sama sekali, tetapi hanya asyik berfikir tentang itu. Kalian semua, ini adalah cara godaan datang. Apabila dia melihat buah terlarang dengan minat sebegitu, ia mula kelihatan berbeza. Ia bukan lagi buah yang dia tidak boleh makan. Ia kelihatan bagus sebagai makanan dan nampak sedap. Apatah lagi buah itu mampu membuat seseorang memperoleh kebijaksanaan. Sebelum itu, dia tidak mahu mendekatinya pun. Tetapi kemudian, dia mula berfikir bahawa dia ada masalah untuk mendekatinya. Syaitan mengubah fikirannya sepenuhnya. Inilah cara dosa pertama manusia bermula. Disebabkan ini, semua manusia mewarisi dosa. Dan ia menjadi punca malang yang besar. Kalian semua, ini ialah godaan. Apabila kita digoda, kita akan berfikir bahawa ia akan menggembirakan kita dan sesuatu yang hebat akan terjadi jika kita melakukan apa yang dikatakan oleh penggoda. Tuhan berkata sepastinya, hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Namun, godaan menyebabkan Hawa mendengar perkara lain yang berbeza daripada firman Tuhan dan dia berasa seperti ia akan membawa lebih banyak kegembiraan kepada dia. Inilah jenis godaan yang Adam dan Hawa alami. Mereka berakhir dengan memakan buah terlarang. Dalam erti kata lain, mereka jatuh ke dalam godaan. Jika anda membandingkannya sebagai ujian yang anda ambil di sekolah, ia adalah seperti gagal dalam ujian. Oleh sebab Adam dan Hawa jatuh ke dalam godaan dengan memakan buah terlarang, iaitu dengan bertindak di sisi yang berlawanan dengan Tuhan. Mereka mula takut kepada Tuhan. Mereka terasa jauh daripada Tuhan. Apabila Tuhan memanggil mereka, Adam, Hawa, mereka mula menyembunyikan diri. Sebelum itu, mereka selalu berasa gembira dan berlari kepada Tuhan berkata, aku di sini, walaupun mereka hanya mendengar jejak kaki Tuhan. Tetapi sekarang mereka tidak mahu melihat Tuhan, berasa takut. Mereka tahu di dalam minda mereka bahawa mereka telah melakukan sesuatu yang salah. Kalian semua, godaan datang seperti ini. Ia memusnahkan roh dan menyebabkan kita gagal untuk memasuki kerajaan syurga. Adakah syaitan merayau-rayau tanpa sebab? Mengapakah syaitan merayau-rayau? Dia merayau-rayau untuk memusnahkan bahkan satu roh lagi, bukan? Dia sedang merayau-rayau untuk mencari seseorang dan menelannya. Melalui apa syaitan menelan mereka? Dia menelan dengan menggoda mereka. Tuhan memberitahu kita untuk berdoa bahawa kita tidak akan jatuh ke dalam godaan. Ketika Yesus mengajar kita cara untuk berdoa, apa yang termasuk dalam doa? Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan apa seterusnya? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. 들게 하지 마옵시고라고 했습니다. Antara doa yang begitu banyak, mengapakah Yesus mengajak kita doa ini? 내용 가운데 왜 그 기도를 가르쳐 주셨을까? Kita mesti ingat ini. 이것 꼭 우리 기억해. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. 시험에 들지 말게 하옵시고. Setiap kali kita bangun, terdapat godaan. 행동만 하면 Setiap kali kita melakukan sesuatu, godaan berlaku. 모이기만 Dan setiap kali orang berkumpul, terdapat godaan. 반드시 존재하게 됩니다. Syaitan selalu merayau-rayau, 하면서 mencari roh-roh, dan dia menjadikan situasi yang sesuai untuk menggoda kita. 될 만큼 좋은 상황을 만들어 놓죠. Dia menggoda kita untuk meninggalkan Tuhan, dan menggoda kita untuk meninggalkan kebenaran, 시험에 걸려서 천국을 dan menjadikan situasi untuk menggoda kita agar kita melepaskan syurga. 그래서 Sebab mengapa semua orang kudus yang beriman cuba mengatasi godaan 그 시험 adalah kerana godaan bukan lagi godaan untuk mereka yang mengatasinya. Kita berasa gembira memelihara ibadah kepada Tuhan hari ini, 하나님 안에서 오늘 또 예배 menyanyikan pujian, 찬송하는 것이 bertemu dengan ahli keluarga Sion, 들을 만나는 것이 즐겁고 dan memberitakan Injil yang Tuhan perintahkan kita untuk melakukan. 전도하는 일이 즐겁고 Apabila anda gembira melakukan perkara-perkara ini, ia pasti bermaksud bahawa anda berada dalam keadaan rohani yang baik. Khutbah tidak seharusnya menjadi khutbah sahaja. Memandangkan ia adalah masa bagi kita semua untuk mempelajari firman Tuhan, kita mesti menerungi firman itu, walaupun kita sudah tahu. 그런 것이 Walau bagaimanapun, apabila anda berasa geram, berfikir, mengapa khutbah begitu panjang? 이렇게 자꾸 짜증스럽고 Aku sudah mendengar khutbah itu sebelumnya. 한 번에 봤는데 Aku tidak suka menonton video yang sama 2 kali. 그런 것 나는 별로 안 좋아하는데 그런 Jika anda berasa sebegitu, anda sepatutnya menyadari bahawa anda boleh menjadi sasaran syaitan yang merayau-rayau seperti singa yang mengaum. 하고 의심을 해봐도 거의 맞을 겁니다. Kita jangan sekali-kali membiarkan diri sendiri jatuh ke dalam keadaan itu. Betul? 그래서 Alkitab mencatatkan bahawa Adam dan Hawa jatuh ke dalam godaan dan melakukan dosa yang asal. 하게 되었다. 이렇게 성경에서는 기록하고 있습니다. 인류 Dosa pertama manusia 시험에서 telah dilakukan sebagai keputusan dikalahkan oleh godaan. 이렇게 Apabila kita memikirkan ini, kita dapat memahami sepenuhnya bagaimana godaan yang jahat berada dalam kehidupan iman kita dan bagaimana kita mesti menolaknya dengan yakin, bukan? Godaan membimbing kita untuk melepaskan syurga dan mengkhianati Tuhan, 유혹을 인해서 천국을 melalui menarik kita dengan kemuliaan, kemasyhuran, kekayaan, keseronokan dan dosa sekular. 그런 상태 Oleh itu, jika anda berfikir, roh aku jatuh ke dalam godaan itu dengan lebih dan lebih, aku tidak berasa kegembiraan itu bahawa aku pergi ke syurga. Jadi anda mesti memahami bahawa anda boleh menjadi salah satu daripada mereka yang sedang dicari oleh syaitan untuk menelan seperti singa yang mengaum. 하나가 될 수 있겠구나. Kita mesti sentiasa mengingat ini. 우리가 또 버려서는 안 되겠습니다. Kalau begitu, bagaimana Yesus mengatasi godaan, bagaimana dia menderita, dan bagaimana dia bimbang tentang itu? 고통받으시고 고민하셨는가? Mari kita lihat ini, buku Matius bab 4. 4장입니다. Marilah melihat bab 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dijumpai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. 후에 줄이신지라. Dia berpuasa 40 hari dan 40 malam. Walaupun kita hanya berpuasa 3 hari, kita berasa sangat lemah. 온몸의 힘이 다 이렇게 빠지는데 Tetapi dia berpuasa 40 hari. 그러니까 이 Kita dapat memahami 참으로 betapa kuat kesakitannya. Ayat 3. Lalu datanglah si pencuba, iblis. Itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Syaitan berkata, engkau sangat lapar sekarang, bukan? Jadi, mengapa engkau tidak membuat batu-batu ini menjadi roti dan makannya? Kemudian, apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus memberi syaitan satu pelajaran. Bagaimana kamu boleh berkata bahawa manusia hidup dengan roti sahaja? Hidup dengan setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan adalah cara hidup yang benar.
Yesus bukan sahaja mengatasi godaan, tetapi juga dia mengajarkan syaitan. Jadi syaitan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Syaitan memberi Yesus godaan kedua. Marilah melihat ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Tuhan. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan, Tuhanmu." Tuhan bukan objek untuk diuji. Apakah Tuhan melakukan itu atau tidak? Tuhan bukanlah dia yang harus kita menguji seperti ini, tetapi dia yang harus kita percayai. Di dalam buku Ulangan bab 6, Tuhan berkata bahawa kita tidak harus menguji Tuhan. Semua orang yang menguji Tuhan mendapat hasil yang malang. Salah satu punca utama mengapa orang Israel dibinasakan adalah kerana mereka menguji Tuhan. Di dalam Alkitab, kita dapat melihat banyak rekod bahawa mereka dibinasakan disebabkan itu. Di sini, Yesus berkata, "Janganlah engkau mencubai Tuhan, Tuhanmu." Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Ringkasnya, dia memberitahu Yesus untuk menjual rohnya. Apabila syaitan menawarkan kepada Yesus segala-gala sebagai pertukaran untuk menjual rohnya, Yesus menertawakannya. Mengapa Yesus mengambil sikap itu? Ini terjadi kerana cadangan syaitan sangat menyedihkan. Tuhan tahu lebih baik daripada sesiapa pun saiz dan nilai bumi ini di alam semesta. Bumi ini adalah sangat remeh. Ia hanya seperti setitik air di dalam timba. Tetapi syaitan bercakap dengan Yesus seolah-olah dia akan memberi dia sesuatu yang hebat di bumi jika dia menyembahnya. "Jika saya memberi anda satu tugas yang sukar dan berkata, jika anda melakukannya, aku akan memberi anda sebiji gula-gula. Kalian semua, apa yang akan anda lakukan?" Anda akan berkata, "Aku tidak mahu." Ia adalah seperti ini. Apa yang Yesus katakan di dalam ayat 10? Yesus berkata kepada dia, "Enyahlah iblis." Dalam erti kata lain, hentikan cakap omong kosong. Seperti yang tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Tuhanmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kalian semua, semasa kita berjalan di padang gurun iman, begitu banyak godaan seperti ini akan datang setiap hari. Melalui banyak perkara, syaitan cuba untuk membuat kita melepaskan syurga dan meninggalkan keselamatan. Itulah mengapa Yesus berkata di dalam buku Matius bab 23, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Kerana kamu menutup pintu-pintu kerajaan syurga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk." Terdapat begitu banyak perkara seperti itu di bumi. Ia mungkin orang atau situasi atau perkara-perkara materialistik yang menghalang kita. Terdapat puluhan ribu perkara yang menghalang kita dalam perjalanan ke syurga. Itulah mengapa kita mesti melihat dengan jelas cara Yesus mengatasi godaan. Setiap kali dia menghadapinya. Jika kita hanya mengikuti jalan yang dia ajarkan kita, kita semua dapat memenangi kemenangan atas godaan. Apabila syaitan menggoda Yesus, ajaran pertama yang diberikan oleh Yesus kepada dia adalah bahawa makanan fizikal sendiri tidak penting. Tetapi makanan firman Tuhan adalah lebih berharga. Kedua, Yesus mengajar dia bahawa Tuhan tidak boleh menjadi objek untuk diuji. Ketiga, Yesus mengajar dia bahawa hanya Tuhan yang harus ditakuti dan bahawa tidak ada siapa lagi yang harus ditakuti. Syaitan ingin disembah. Bagi kita juga, semasa berjalan di jalan iman, jika kita ingin dilayani oleh ahli-ahli, berfikir, "Baiklah, saya seorang pastor, saya seorang penatua, saya seorang pemegang gelaran." Maka roh kita tidak berada dalam keadaan yang baik. Kita harus menghormati satu sama lain.
Jika anda berasa ingin menerima sesuatu, anda harus menyedari bahawa anda tidak berada dalam keadaan yang sempurna dan anda perlu berdoa kepada Tuhan. Syaitan memberitahu Yesus untuk menyembahnya. Hanya siapa yang harus kita sembahkan? Ajaran, sembahlah dan takutlah Tuhan sahaja. Ialah ajaran Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan Tuhanmu dan hanya kepada Dia sahajalah engkau berbakti. Yesus mengajar bahawa satu-satunya Dia yang harus kita layani ialah Tuhan. Ada tertulis, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Selepas mengatasi semua godaan syaitan, Yesus mula menginjil. Alkitab berkata bahawa hari percubaan akan menimpa seluruh dunia. Oleh itu, ia akan menimpa setiap orang. Kita mesti melihat cara Yesus mengatasi godaan dan mengikuti teladannya. Marilah melihat buku Ayub bab 1. Ayub ialah orang yang sangat beriman. Seseorang mungkin bertanya, jika dia mempunyai iman yang besar, mengapa dia diuji? Apabila iman Ayub adalah kuat, syaitan cemburu terhadap imannya dan mengujinya. Marilah melihat buku Ayub bab 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7,000 ekor kambing domba, 3,000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keletai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka. Masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayub menjalani teladan kehidupan Kristian dari segi keluarganya. Anak-anaknya memenuhi kewajipan mereka. Ibu bapa menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak mereka dan mereka semua saling mengasihi. Ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan mengutuskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Tuhan di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayat 6. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Tuhan menghadap Tuhan. Dan di antara mereka, datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab dia ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Tuhan?" Mesti ada sebabnya. Ayub percaya kepadamu, Tuhan, kerana engkau memberi dia kekayaan yang besar dan meletakkan bagai di sekeliling rumahnya dengan berkat yang berlimpah-limpah. Jika engkau menimpakan keluarganya dengan kesusahan, dia akan mengkhianatimu dengan segera. Syaitan membuat cadangan ini kepada Tuhan. Ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin berdamai di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Kemudian Tuhan berkata, "Hamba-Ku Ayub tidak akan melakukan itu." Marilah menyambung dengan ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Tuhan berkata, "Hamba-Ku Ayub tidak akan melakukan itu. Jika kamu tidak percaya imannya, maka melakukan apa-apa sahaja yang kamu ingin kepada dia. Tetapi hanya jangan sentuh dirinya." Ayat 14. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan."
Oleh sebab ujian bermula, dia mengalami pelbagai penderitaan di sana dan sini. Hamba-hambanya mati dan dia kehilangan kekayaannya. Laporan ini dibawa kepada Ayub satu demi satu. Ayat 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kastim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Tidak ada berita gembira, hanya berita buruk yang dibawa kepadanya. Ayat 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandangnya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Anak-anaknya mati, dan kekayaannya hilang satu demi satu. Ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyat jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Jadi dia mengatakan oleh sebab dia datang dengan tangan kosong, dia akan pergi dengan tangan kosong. Betul? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Kalian semua, jika keluarga anda menghadapi situasi semacam ini secara tiba-tiba, apa yang anda akan berfikir? Aku percaya kepada Tuhan. Jadi mengapa hal ini terjadi kepada keluarga aku? Semua tombanya di padang dibunuh. Dan semua hambanya yang menjaga domba dibunuh. Dan semua anak-anaknya mati. Dan dia kehilangan semua kekayaannya. Namun, Ayub berkata, apabila aku dilahirkan daripada tubuh ibu, aku dilahirkan dengan tangan kosong. Jadi bukankah wajar bahawa aku pergi dengan tangan kosong? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan ada tertulis, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Semua anak-anaknya mati bersama-sama ketika rumah roboh. Dan dia kehilangan semua hartanya. Dan semua hambanya dibunuh juga. Dalam situasi ini, adakah anda fikir anda boleh berkata begitu juga? Setiap kali saya membaca buku Ayub, saya rasa dia sangat menakjubkan. Dia bahkan tidak kelihatan seperti orang di dunia ini. Mengapa Tuhan menulis ini di dalam Alkitab? Di dalam buku Roma bab 15, Tuhan menjelaskan bahawa segala-gala yang dia tuliskan adalah untuk mengajar kita. Dia memberi kita firman ini agar kita juga boleh memiliki iman sebegini. Betul? Marilah melihat bab 2. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Tuhan menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, maksudnya imannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia, untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Syaitan berkata, dia memberikan kemuliaan dan pujian kepada Tuhan, kerana ini tidak terjadi kepada dia, tetapi kepada orang di sekitarnya. Anak-anaknya ialah orang mati, dan hartanya telah hilang. Jika engkau menyerang tubuhnya, ia akan menjadi cerita yang berlainan. Syaitan membuat pertaruhan kedua dengan Tuhan. Ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Tuhan berkata, lakukan kepada dia apa sahaja yang kamu ingin lakukan. Hanya jangan membahayakan nyawanya. Ayub tidak akan melakukan apa yang kamu katakan. Tuhan mempercayai dia dengan teguh. Ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpangnya Ayub dengan bara yang busuk. Dari telapak kakinya sampai ke patuk kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya, sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah isterinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, imanmu yang murni? Kutukilah Tuhanmu dan matilah. Isterinya mendesaknya, adakah kamu masih berpegang pada imanmu kepada Tuhan?
adakah kamu masih mengekalkan imanmu? Kutuk Tuhan dan matilah. Ayat 10. Dia menjawab, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kalian semua, adakah anda fikir anda dapat berkata sebegini? Setakat ini, aku telah menerima begitu banyak berkat daripada Tuhan. Jadi, mengapakah kamu membesar-besarkan masalah daripada menerima sedikit masalah? Adakah anda fikir anda dapat berkata sebegini? Kalian semua, jika anda diuji, sila baca buku Ayub. Dia benar-benar menakjubkan. Dia berada dalam situasi di mana badannya mengalami kudis yang sakit dari telapak kaki sampai mercuk kepalanya. Jadi dia mengikis badannya dengan sekeping pecahan tembikar. Walau bagaimanapun, dia masih berkata, bukankah Tuhan telah memberi kita begitu banyak berkat, jadi tidak bolehkah kita menerima sedikit masalah juga? Marilah melihat ayat 10 lagi. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Haruskah kita hanya menerima yang baik daripada Tuhan? Tidak bolehkah kita menerima masalah juga? Ini tidak bermaksud bahawa aku sedang pergi ke neraka, bukan? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Inilah situasi Ayub. Pada akhirnya, dia mengatasi semua godaan. Dan pada muka surat terakhir buku Ayub, kita dapat melihat Tuhan memberi dia lebih banyak anak-anak yang indah pada penghujung hidupnya, serta memberi dia 2 kali lipat ganda daripada miliknya dahulu. Jika kita berada dalam situasi ini, dapatkah kita mempersembahkan diri kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Ayub? Inilah sebabnya Tuhan begitu mempercayai Ayub dan gembira dengan iman Ayub. Kita mesti memiliki sikap iman untuk menahan semua ujian dan pergi ke kerajaan syurga. Ayub mempunyai kehidupan yang sangat gembira seperti ini. Tidak kira apa jenis kesakitan, penderitaan, duka cita, atau kesusahan menimpa dia. Jadi apa yang syaitan lakukan? Dia tidak dapat menguji Ayub lagi. Tidak kira berapa kerasnya, dia cuba untuk menyeksa Ayub dan orang di sekitarnya dan menjadikan situasi yang sukar di sekitarnya. Ayub selalu memuji Tuhan dengan bibirnya dan hanya memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan telah memberi aku begitu banyak berkat, jadi aku boleh menerima masalah juga. Bagaimana boleh aku hanya menerima yang baik daripada Tuhan dan enggan menerima masalah? Ketika Tuhan memberi aku yang baik, aku akan menerimanya. Dan ketika Tuhan memberi aku masalah, aku akan menerimanya juga. Adakah kita mampu mengatakan itu? Apabila Tuhan memberi kita sesuatu yang baik, kita berkata, wah, terima kasih Tuhan. Maka beberapa hari nanti, kita lupa untuk bersyukur. Dan apabila sesuatu yang sedikit tidak adil berlaku, kita bersungut. Inilah yang dilakukan oleh orang. Walau bagaimanapun, melalui ajaran-ajaran daripada Yesus dan Ayub, kita mesti mengambil masa untuk berfikir cara yang harus kita bertindak apabila kita diuji untuk memiliki iman yang benar. Marilah melihat buku Ulangan bab 8. Bab 8 ayat 1. Segenap perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Tuhanmu, di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu, dan melakukan apa? Mencubai engkau. Tuhan membiarkan mereka berjalan kira-kira 300 km jalan yang panjang selama 40 tahun untuk menyaring orang yang layak memasuki tanah Kanaan. Dia memeriksa mereka selama 40 tahun untuk melihat sama ada mereka layak untuk memasuki tanah Kanaan dan hidup di sana. Hasilnya, dia hanya mendapati 2 orang daripada 600,000 orang lelaki. Hanya 2 orang di kalangan mereka mempunyai iman yang cukup baik untuk memasuki Kanaan. Berkenaan bagaimana dia membimbing mereka di padang gurun selama 40 tahun. Apa yang Tuhan beritahukan kepada mereka untuk lakukan, Tuhan memberitahu mereka untuk ingat itu.
Melalui teladan orang Israel fizikal, kita mesti sentiasa memberi perhatian kepada firman Tuhan tanpa mengira apa jenis godaan menimpa kita semasa berjalan di padang gurun iman. Agar kita boleh menganggap kehidupan kita sebagai perkataan, kekirangan dan kegembiraan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Tuhanmu, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Tuhan sentiasa melihat apa yang ada di dalam hati kita untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahawa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. Pakaian yang sama bertahan selama 40 tahun, tanpa menjadi usang. Ini ialah kuasa dan keprihatinan Tuhan, bukan? Dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahawa Tuhan, Tuhanmu, mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan, Tuhanmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan, Tuhanmu, membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon telimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang patungnya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan, Tuhanmu, kerana negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Tanah yang indah ini melambangkan kerajaan syurga yang abadi, betul? Tuhan membenarkan kita untuk kembali ke rumah syurgawi kita yang abadi. Anda mungkin menghadapi banyak godaan dan kesusahan daripada orang di sekitarmu. Kadang-kala daripada kawanmu, kadang-kala daripada ibu bapamu, isteri, suami, atau anak-anakmu. Walau bagaimanapun, jika kita ingin menyelamatkan kawan, kenalan, saudara mara, ahli keluarga, rakan sekerja, dan semua orang di sekitar kita, kita mesti sentiasa hidup menurut firman Tuhan, betul? Bukankah Tuhan berjanji untuk memberkati kita ketika kita masuk dan ketika kita keluar, jika kita hidup menurut firman Tuhan? Tuhan juga berkata bahawa semua situasi yang terjadi di padang gurun selama 40 tahun, semuanya dijadikan dan disediakan oleh Tuhan. Setiap saat di padang gurun selama 40 tahun ialah ujian. Jadi ia bermaksud bahawa setiap saat di padang gurun iman kita juga ialah ujian. Dalam ujian, kita tidak boleh kehilangan perhatian kita. Apa yang Tuhan beritahu kita untuk lakukan mengenai apa yang ada pada kita, Tuhan berkata, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sebab mengapa Ayub diuji? Bukan kerana imannya buruk. Kadang-kala, bahkan mereka yang beriman baik boleh diuji. Dan kadang-kala, syaitan merayau-rayau dan menyasarkan orang yang beriman lemah. Oleh sebab diramalkan bahawa hari percubaan akan menimpa semua orang di dunia. Mari kita semua meminta Tuhan untuk membimbing kita ke syurga dalam firman Bapa dan Ibu sampai akhir. Dengan ini, saya tamatkan khutbah hari ini. Terima kasih.